Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Agenda Wani, rakaman kami lakukan di World Trade Center Kuala Lumpur. Selamat berpuasa bagi seluruh umat Islam dan pada hari ini pastinya kita pun sudah sedia maklum kita menghampiri memasuki fasa keempat PKP yang sudah pun diumumkan Perdana Menteri. Pastinya kita terus ingin memutuskan rantaian COVID-19 ini. Tugas kita masih belum selesai, sebab itu kerajaan memutuskan untuk meneruskan PKP untuk fasa keempat dan kita terus prihatin kepada mereka yang berada di barisan hadapan. Antara yang paling awal sudah melakukan kerja-kerja yang begitu murni ini adalah anggota bomber dan juga penyelamat Malaysia. Kerana ketika era containment ataupun mitigasi dalam wabak ini pada awal lagi, iaitu pada fasa pertama, mereka sudah pun bersedia kerana inilah anggota penyelamat kita yang biasa dengan pandemik, berkaitan dengan hazmat, berkaitan dengan wabak, berkaitan dengan racun dan seumpamanya biohazard, dan selepas itu baru kita lihat bahawa wabak ini merupakan wabak global yang tidak pernah dialami oleh masyarakat dunia. Dan COVID-19 memberi kataupun pengajaran baru bagaimana anggota bomber dan penyelamat kita berhadapan dengan situasi ini, sama ada dari sudut SOP-nya ataupun tata caranya berkaitan dengan alatan yang diguna pakai untuk melakukan disinfeksi dan sebagainya, bagaimana aturan latihan kepada personel bomber kita, begitu juga bagaimana kesiapsiagaan ataupun preparedness anggota kita berhadapan wabak pandemik virus yang kita lalui sekarang. Jadi bersama saya pada malam ini yang berbahagia Tuan Ahmad Izram Osman di sebelah kanan saya, pengarah bahagian penyiasatan kebakaran selaku Ketua Jawatankuasa Keselamatan Ops Covid Jabatan Bomber dan juga Penyelamat Malaysia. Mungkin sebagai awal Tuan Ahmad Izram, bagaimana ataupun situasi anggota bomber kita di barisan hadapan setakat ini? Sudah memasuki hampir minggu keempat ataupun fasa ketiga kita berakhir. Adakah mereka masih bersemangat? Kerana kita tahu anggota kita sudah pun berada di seluruh negara. Mereka melakukan banyak perkara berkaitan dengan operasi nyah kuman, operasi disinfeksi, operasi melakukan proses kuarantin dan seumpamanya. Bagaimana Tuan Izram boleh bagi senario di mana anggota kita sekarang? Okey, terima kasih Tuan Haji Nazri. Kita sekarang pada tahap situasi kita sekarang, kita ever ready. Kita bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan lah. So kita bersedia dari segi perancangan kita, strategi kita, baik dari segi anggota, baik dari segi peralatan, baik dari segi prosedur untuk menangani COVID-19 inilah. Dan selain daripada itu, kita juga untuk menghadapi COVID-19 ini, kita di peringkat jabatan, kita menubuhkan jawatan kuasa khas lah di peringkat ibu pejabat yang kita mengawal selia segala aktiviti-aktiviti yang berlaku di seluruh negara. Dan pada masa ini, jawatan kuasa ini dapat melihat bahawa momentum kita punya frontliner kita di peringkat bawahan memang tinggilah, semangatnya begitu tinggi. Dan kadang-kadang kita tak mengira waktu untuk bekerja dan sebagainya. Even kadang-kadang cuaca tak berapa elok pun, kita masih lagi memberi khidmat, especially yang melibatkan sanitasi awam lah. Okey, Tuan Izram, boleh ceritakan sikit apa ketika awal ataupun fasa awal COVID-19 kita terima di akhir Januari lalu, di awal Februari lalu, apabila dikatakan wabak ini bermula di epicenternya di Wuhan, dan ketika itu kita ada proses repatriasi rakyat kita yang berada di Wuhan ataupun wilayah Hubei dan juga China. Boleh ceritakan sikit ketika itu apabila dipanggil Jabatan Bomber untuk terlibat, apa di benak fikiran Tuan Izram dan juga rakan-rakan ketika itu? Kita ni JPBM adalah sebagai peneraju utama ataupun penyelamat utama jika berlaku sebarang disaster dan sebagainya. Dan di dalam MKN20 kita yang kerja-kerja yang melibatkan hazmat, yang melibatkan CBRNE,
iaitu chemical, biologi, radiological, apa semua, kita terlibat. Memang kita biasa dengan perkara ini dan latihan pun kita telah buat. Ya. Dan anggota-anggota kita memang telah bersedia untuk menangani kes-kes yang melibatkan biological ini. Ya, betul. Sebab sebelum ni pada tahun mungkin 1998 dan sebelum-sebelumnya kita ada yang melibatkan Ops Nipah, JE. Ya. Kan? Di Bukit Pelanduk. Di Bukit Pelanduk. Tahun 90-an kita dah terlibat Itu SARS, perkara ni. virus Nipah kan? Virus Nipah. Lepas tu yang melibatkan anthrax. Kan? Ya, Anthrax. kita masih ingat lagi. Kita masih ingat lagi yang melibatkan anthrax. So kita terlibat. So bagi jabatan Isu pemimpin Korea Utara di lapangan terbang. Di lapangan terbang KLIA pun kita terlibat. Kim yang terkini di Sungai Kim Kim, di Taman Mawar yang melibatkan pencemaran VOC dan sebagainya. Memang kita terlibat. So kita bagi untuk menangani kes-kes yang melibatkan biological ini kita tak berapa, bukan asing lah. Bukan asing bagi kita. Tapi untuk kes COVID-19 ini agak besar. Asing bagi kita sebab because of experience, because of dia punya skala yang besar. Skillnya besar. Apa yang ketika itu pihak pimpinan Jabatan Bomba dan Penyelamat melakukan refleksi semula ataupun melihat SOP baru? Kerana ini satu pandemik dunia dan melibatkan virus yang tidak kelihatan di hadapan kita. Ya. Bagaimana kesiapsiagaan ketika itu? Walaupun Jabatan Bomba bersedia, tetapi kita from time to time kita melihat balik kita punya SOP. Untuk makluman Tuan Haji, dalam masa PKP ini bermula sehingga sekarang, kita di dalam jawatan mewujudkan 9 SOP yang baru. Especially yang melibatkan perkara-perkara pendetilan untuk mengenangani kes-kes yang melibatkan COVID-19 ini. Hebat. So di samping itu kita juga buat persediaan dari segi keanggotaan, training dan sebagainya. Anggota bomba ni dari segi physical fitnessnya tak boleh kompromi. So walaupun pada masa PKP ni kita dari segi physical kita maintain. Dan juga dari segi training yang melibatkan strategi dan taktikal kita juga maintain. Supaya selaras dengan SOP yang kita telah buat itu. Okey. Ketika era PKP ini sejak 18 Mac lalu, apa tugas pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat yang diamanahkan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara, Kementerian Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan? Kerana yang kita nampak orang kata pun amalan disinfeksi, nyah kuman besar-besaran di seluruh negara, pejabat kerajaan, kawasan awam, kawasan perumahan, kawasan masjid dan seumpamanya. Mungkin Tuan boleh jelaskan. Okey, kita sebenarnya peranan kita dalam menangani musim PKP ini dalam COVID ini ada lebih kurang dalam 7 perkara lah. So kita boleh ringkaskan dia punya antara peranan-peranannya ialah yang pertama berkaitan dengan pemindahan mangsa dan nyah cemar. So kita panggil HADR ataupun Human Assistance Disaster Relief. So mana dia task yang pertama kita buat itu dulu sebab task itu ialah task yang pertama di bawah NADMA di mana sekumpulan warga Malaysia pulang dari Wuhan. Ada 2 trip tu kalau tak silap saya. Itulah kita punya first task. Yang mana kita membuat persediaan untuk mereka ini yang baru balik daripada Wuhan, China ni, kita buat nyah cemar dulu. Turunnya kapal terbang terus kita buat nyah cemar. So especially yang melibatkan peralat beg, bagasi, luggage, even kapal terbang pun kita membuat disinfection untuk kapal terbang. Dan untuk POS ini kita bagikan ataupun kita laksanakan dry decon, kita panggil dry decontamination, yang mana kita tak membuat semburan ni, kita lap pakai swab saja. So selepas kita membuat kerja-kerja itu, kita membuat ferrying atau transport mangsa-mangsa ini ke home surveillance center, mana kita menempatkan pusat-pusat kuarantin. Itu antara yang pertama lah. Dan yang kedua, kita membuat pemindahan mangsa sahaja. So mana mangsa-mangsa tanpa membuat
apa-apa desinfeksi dan sebagainya. Kita cuma memindahkan. Sebagai contoh di mana? Sebagai contoh macam di Sungai Lui. Sungai Lui. Itu yang kedua. Yang ketiga, lebih kepada disinfection. Ya. Disinfection yang kita lihat sekarang ni. Satu, disinfection, dan juga yang keempatnya sanitasi awam. Disinfection ni lebih kepada tempat-tempat yang telah kita tentukan. Mungkin dapat permintaan daripada pihak KKM. Ya. Mungkin permintaan daripada pihak-pihak yang tertentu yang terlibat dalam COVID ini, kita minta untuk dibuat disinfection dan kita pergi. Itu yang ketiga. Yang keempatnya public sanitation. Dan seterusnya yang kelima lebih kepada membantu untuk pengurusan jenazah dan sebagainya. Ada juga ya? Ada juga. Setakat ini kita telah menerima lebih kurang 3 kes yang melibatkan anggota bomba diminta untuk membantu untuk urusan pengkebumian. Dan selepas itu, yang keenam lebih kepada pemeriksaan keselamatan kebakaran di bangunan-bangunan. So, ini berterusan ni. berterusan. Walaupun PKP ke, orang tak keluar rumah ke. Tak, kita jalan. Tapi kita mengambil langkah-langkah precaution, iaitu dari segi kita punya social distance, dari segi protection yang kita pakai, dan kalau boleh kita cuba mengelakkan daripada membuat pertemuan dengan orang-orang yang kita tak kenali. Yang ramai orang. Yang ramai orang. Okey. Tuan Ahmad Izram, di ketika awal proses disinfeksi awam besar-besaran itu dilaksanakan, ada orang kata pun komen daripada pihak KKM mengatakan cara kita SOP itu tidak menepati yang disarankan oleh KKM dan juga WHO. Jadi apa komen Tuan ketika itu dan sekarang ni bagaimana? Adakah sudah pun diperbaiki? Pendekatan masa sekarang kita telah mengikut. Ya, perbaikilah. Kita telah memperbaiki SOP kita yang sebagaimana yang diluruskan oleh pihak KKM. Okey, so mungkin pada peringkat awal dulu ialah kita pada peringkat awal kita mungkin ada salah dan silap dan sedikit-sedikit lah, tapi kita dah perbetulkan. So sekarang ni, pada masa sekarang ni, semua operasi-operasi pembersihan ataupun public sanitation mengikut SOP KKM. Dan dalam public sanitasi itu kita juga mendapat bantuan kerjasama dengan pihak PBT, pihak SW Corp, yang mana ini di bawah satu Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Dan dari segi solution yang kita pakai adalah solution yang kita telah mendapat kelulusan daripada pihak KKM. Dan biasanya yang kita buat gunakan untuk sanitasi awam ialah sodium hypochlorite, yang mana kepekatan 0.1 to 0.5. Cukup menepati. Menepati. Ya, piawaian. Dan juga kalau kita buat public sanitasi awam, kita hanya menumpukan kepada di kawasan luar. Kita tak masuk ke dalam rumah. Ke dalam rumah. Tapi kalau desinfeksi untuk epic center dan sebagainya, memang kita masuk. Tapi kalau public sanitation dan juga mereka yang daripada PBT dan sebagainya, kita buat di luar. Dan kita cuma concentrate kepada kita panggil perabot lah. So mana di kawasan-kawasan yang biasanya orang sentuh. Orang pegang. Dan kita beri tumpuan kepada tempat itulah. Sebab kita tak tahu di permukaan itu mungkin besi dan sebagainya. Sebab kalau virus ini mungkin aktif dalam beberapa jam kita ataupun beberapa hari kita tak tahu. So kita beri tumpuan kepada kawasan itu dulu. Dalam proses nyakuman ataupun sanitasi ini, berapa lama sepatutnya boleh kekal ataupun kita perlu berulang kali ataupun sekali pun dah cukup? Apa pandangan pihak bomba tentang itu? So dari segi ulang sama ada sekali ataupun berulang kali berdasarkan kepada macam mana kita anticipate benda tu. So mana dia kalau benda tu just orang cakap
sekali saja dah memadai dan tak ada apa-apa lagi. Publik dan sebagainya. Kes pun mengurang. Kes pun mengurang apa semua, mungkin sekali lah. Tetapi kalau di kawasan, especially yang melibatkan zon merah, zon jingga, zon kuning, itu kita kena beri tumpuan yang lebih. Kalau perkara yang untuk sekali itu di kawasan zon hijau, mungkin pada pandangan saya mungkin okeylah. Ada cabaran lain yang dihadapi oleh rakan barisan hadapan kita, misalnya kelengkapan sanitasi mereka tidak cukup ataupun kelengkapan peribadi untuk melindungi mereka tidak cukup. Apa pandangan Tuan Izram? Kita bagi pihak jawatan bomba, kita ever ready. Kita dah cukup kelengkapan kita. Even kita membuat planning untuk mendapatkan bahan-bahan utama ataupun PP kita dari segi splash suit level 3 yang melibatkan glove, lepas tu penutup muka, hidung, penutup hidung dan sebagainya. Memang kita buat perancangan awal. Tetapi dalam operasi yang melibatkan macam public sanitasi dan sebagainya, kita pun saling membantu antara agensi-agensi yang terlibat. Yang terlibat dalam public sanitasi inilah. Dari aspek itu, apa yang kita pelajari, Tuan? Kerana ini satu pengalaman pertama dalam skala yang begitu besar. Kawasan tumpuan awam yang begitu orang kata pun banyak sekali di seluruh negara, bukan hanya di Kuala Lumpur, daripada Sabah hinggalah ke Perlis. Pastinya ini memberi satu orang kata pun cabaran juga kepada anggota bomba kita. Jadi apa yang kita belajar daripada orang kata pun proses kita menyahkuman sanitasi awam dan juga kesedaran kepada masyarakat? Apa yang Tuan rasa perlu kita perbaiki dari hari ke hari untuk SOP kita seterusnya akan datang? Pada pandangan saya, untuk memperbaiki lagi di masa akan datang, kita kena lihat secara terperinci. Okey. Lihat secara terperinci apa yang kita buat, apa feedback yang kita terima, kita developkan melalui apa feedback yang kita terima. Sebab bagi saya, whatever apa pun kita pakai, kita buat disinfection dan sebagainya, yang penting bagi saya is a social distancing. Itu paling penting. Kan, selepas itu kita punya PPE kita. So dari segi mask, kan, dari segi glove dan sebagainya, itu yang agak penting jugalah. Tapi social distancing penting. Kan, itu selain daripada itu, apa yang kita boleh pelajari, bermaknanya setiap benda itu akan ada benda yang baru. Betul, pasti. Pasti ada benda yang baru. So kita boleh pick perkara itu untuk kita improvekan, tambah baik apa yang kita telah buat. Dan kita tengok improvement saja kadang-kadang dari segi SOP untuk membuat desinfeksi ataupun sanitasi awam yang kita buat sanitasi. Tetapi sebenarnya kita terlupa kadang-kadang benda-benda yang menyokong kepada perkara-perkara ini. Kita terlupa. So sebenarnya untuk melaksanakan sesuatu misi itu banyak lagi benda-benda yang sokongan yang kita perlu tengok. Proses ini akan memakan masa. Kita tidak tahu bila PKP ini akan diangkat ataupun dilucutkan. Pastinya anggota bomba kita di mana tahap mereka sekarang? Adakah ada yang dijangkiti COVID-19 dan juga dari sudut kesihatan mental mereka bagaimana? Kerana kita tahu anggota bomba juga sebahagian daripada anggota barisan hadapan. Mereka dibekukan cuti, mereka bertugas siang dan malam 24 jam. Tuan bagaimana? So bagi saya, semangat anggota-anggota bomba, especially yang libat frontliner, memang tinggi. Kita berdepan dengan ancaman-ancaman seperti agensi-agensi yang lain. Sama juga. Macam Kementerian Kesihatan dan sebagainya. Kita membuat very precaution ni memang ketatlah. Dari segi peraturannya, dari segi PPE-nya, dari segi aturannya. Dan memang ketatlah. Okey, Tuan. Berkaitan dengan tugas hakiki melakukan operasi mencegah kebakaran, menyelamat mangsa dan sebagainya. Ketika era ini orang semua duduk rumah. Jadi kes-kes kebakaran, kes-kes menyelamat seperti keselamatan jalan raya, bagaimana sekarang? Adakah begitu mendadak penurunannya atau bagaimana, Tuan? Ya, Tuan Haji, dari segi statistik lah. Kita melihat dari segi statistiknya menurun. Kalau yang melibatkan penyiasatan kebakaran sahaja, so penurunannya lebih kepada 40%. Begitu mendadak tu. Begitu mendadak penurunannya. Begitu juga dengan kes yang melibatkan kebakaran dan juga
penyelamatan. Memang turun. Kan kita secara orang cakap significantly Ya, betul. turunlah. Tetapi dalam masa turun pun kita di pasukan Jabatan Bomba masih melaksanakan tugas-tugas semacam kita ni tak ada PKP. Ya, macam biasa. So, macam Bersiap biasa. siaga, Kita tu bersiap siaga. Every ada call kita respon dan sebagainya. Begitu juga dengan bahagian siasatan kebakaran, kita pun ikut operasi juga. Mana whatever operasi operasi pemadam kebakaran, maka diikuti oleh bahagian penyiasatan. Tidak ada masalah. Kan dari segi operasi, tapi dari segi orang cakap aktiviti-aktiviti yang melibatkan pertemuan, perjumpaan dan sebagainya itu kita kurangkan. Ya. Tuan, dari aspek penjagaan keselamatan bangunan, kerana kebanyakan bangunan sekarang kosong, bangunan pejabat, bangunan tinggi, bangunan kerajaan. Jadi dari aspek itu untuk memastikan tiada orang kata pun isu berkaitan dengan pencegahan itu dapat dielakkan. Jadi adakah itu juga berterusan untuk pemeriksaan dan sebagainya? Bagi Jabatan Bomba, penghapusan bahaya kebakaran adalah kita punya prioriti lah untuk mengelakkan daripada berlakunya kebakaran, especially yang melibatkan preventif lah, preventive approach. Tapi kalau untuk tujuan pemeriksaan bangunan, even salah satu kita punya peranan dalam COVID-19 ini, peranan Jabatan Bomba ialah memastikan keselamatan kebakaran di premis-premis yang kita tempatkan sebagai stesen kuarantin. Banyak tu, beribu memang kita buat pemeriksaan. Dan MKN mengeluarkan satu warta sebanyak 1363 premis diwartakan sebagai stesen kuarantin, yang mana kita dah diduduki lebih kurang dalam 196 pusat kuarantin di seluruh negara. Di seluruh negara dilibatkan satu hotel-hotel, dan yang keduanya yang melibatkan institusi-institusi latihan. So kita jadikan tu, dan kita memang kita membuat pemeriksaan kepada semua premis. Maksudnya tiada kompromi keselamatan mereka. Keselamatan. Dan dalam masa itu pun kita memang sekarang ni ongoing untuk membuat pemeriksaan. Dan satu lagi dari segi keselamatan untuk stesen kuarantin berisiko rendah, yang mana MKN, NADMA dan sebagainya, KKM telah menjadikan MAIP di Serdang itu sebagai kita panggil hospital medan. Yang mana lebih kurang besar besar, lebih kurang 400 katil lebih boleh ditempatkan di situ. Dan kita juga membuat pemeriksaan keselamatan supaya dari segi keselamatan dapat dipertahankan walaupun mangsa-mangsa itu sakit dan sebagainya. Jadi kita tak nak because of keselamatan kebakaran tak mencapai tahap yang tertentu, kesan malapetaka lain selain daripada COVID ni, itu pula yang jadi sebabnya. Jadi so kita tak nak. Jadi kita memang kita membuat pemeriksaan di pusat-pusat ataupun stesen kuarantin ini, dan kita sendiri hospital juga hospital tapi itu dia kan pusat hospital sementara. Jadi kita pun masuk juga untuk memastikan keselamatan kebakaran dalam keadaan yang terbaiklah. Okey. Akhir sekali Tuan mungkin nak mengucapkan kepada anggota kita, kita tak tahu bila akan berakhir PKP ini, tapi mereka sentiasa bersiap siaga untuk terus bertugas. Mungkin Tuan ada apa-apa kata-kata semangat pada mereka? Kita terus berjuang. Terus berjuang untuk memutuskan rantaian COVID-19 ini supaya kita dapat balik seperti biasa, kehidupan biasa. Terima kasih Tuan Ahmad Izram Osman, pengarah bahagian kebakaran, penyiasatan kebakaran Jabatan Bomba dan juga Penyelamat Malaysia, selaku Ketua Jawatan Kuasa Keselamatan Ops COVID Jabatan Bomba dan juga Penyelamat Malaysia. Begitu banyak pencerahan dan juga pendetailan yang dikongsikan oleh Jabatan Bomba kita. Pastinya kita juga merakamkan terima kasih kepada anggota Bomba yang siang malam berada di stesen mereka dan juga di pusat-pusat kuarantin, dan juga proses penyakuman yang sentiasa berlangsung sekarang, supaya mereka terus tabah, mereka terus sihat dan melakukan perkara yang baik ini untuk memastikan rantaian COVID-19 ini dapat kita putuskan. Sekian saja agenda awal ini malam ini. Assalamualaikum, insya-Allah kita jumpa lagi.